hujan yang pertama tu. Okey. Saya rekod Ustaz. Tak, sila. Okay, jadi hujan titisan yang pertama dan titisan yang terakhir, yang mana satu lebih baik? Tak ada kan? Beza, tak ada beza kan? Sama je. Sama je. Jadi itu sebahagian hadis. Kan? Begitu juga kadang-kadang kita lihat hadis-hadis akhir zaman ni, kita sih melihat hadis-hadis yang bermasalah. Kan? Yang bermasalah manusia. Hadis yang tentang masalah manusia. Kan? Contohnya akhir zaman dikatakan banyak fitnah. Okay, akhir zaman dikatakan orang yang tidak amanah dinaikkan sebagai pemimpin. Kan? Orang jahil didengar kata-kata mereka. Berlaku penzinaan berluasa, ilmu ditarik kan. Tapi sebenarnya dari satu sudut ada juga banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang kebaikan ataupun tentang perkara yang bermakna. Antaranya hadis yang Nabi sebut di akhir zaman wanita boleh wanita bermusafir seorang diri daripada Mekah ke Sana'a kan, tanpa rasa takut, menunjukkan situ ada keamanan. Kan, juga hadis-hadis Nabi menyebut tentang akan kemenangan Islam. Kan, ada sebahagian hadis tu belum lagi terlaksana. Contohnya bila Nabi SAW menjanjikan akan Imam Mahdi. Imam Mahdi kan, dibuka dua kota Rom. Satu di Istanbul dah buka kan, Konstantinopel kan. Kota Rom di Itali belum dibuka lagi. Jadi sebenarnya ada banyak hadis-hadis yang sebenarnya menceritakan tentang kebaikan ataupun perkara yang positif di akhir zaman ni. Kan? Jadi kita kena balance. Okay. Yang kedua adalah sebenarnya kalau kita lihat hadis akhir zaman bukanlah hadis hukum. Maksudnya kita tak boleh jadikan hadis akhir zaman itu untuk membina hukum. Contohnya di akhir zaman Nabi meramalkan bahawa pengembala kambing membina bangunan tinggi-tinggi. Kan? Jadi tidak semesti membina bangunan tinggi itu dosa. Itu bila masuk hukum bab lain kan. Dan kita tahu paling popular adalah ibu melahirkan tuannya. Kan? Ramai menafsirkan bahawa anak sebenarnya banyak tafsiran. Banyak tafsiran sebenarnya, bukannya tafsiran yang satu saja kan. Ini sebab ianya menggambarkan akhir zaman. Tapi cuba kita fikir logik kan. Sebenarnya kan. Saya boleh sebutlah ramai di kalangan Muslim yang terpaksa meminta keluarga mereka menjaga anak mereka. Kan? Satu sudut bukannya semua negatif, bukannya nak memperhambakan ibu mereka kan. Tapi dari sudut contohnya isu keselamatan, kita risau kalau bagi kat lain keadaan lebih sukar kan. Jadi ianya perkhabaran, bukannya ianya hukum. Jadi janganlah pergi guna hadis ni untuk menghukum orang lain. Menghukum orang. Ini perkhabaran. Nabi sebut akhir zaman macam tu. Kan? Dia tafsiran ni banyak. Kalau ulama Islam ditafsir bahawa itu berlaku bila ibu tu memang hamba, memang kahwin dengan orang yang merdeka, lahirkan anak ni. So dia apa yang saya nak simpul kat sini ialah dari satu akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman ni bukanlah hukum kan. Yang keduanya ada perkara baik dan ada perkara buruk. Dan yang ketiganya, kalau kita lihat perkara buruk, kita nak salah siapa sebenarnya? Kan? Sebagai contoh, di akhir zaman kejahilan berleluasa, fitnah berleluasa. Cuba kita muhasabah balik. Nak salah siapa? Nak salah takdir ke? Apa menyebabkan fitnah? Apa yang menyebabkan orang jahil? Sebab orang nak belajar. Orang lebih suka mengambil ilmu daripada sumber yang express. Google ke, WhatsApp ke kan? Kan? Jadi jadi salah manusia itu sendiri. Janganlah salahkan zaman tu. Kan yang rosaknya manusia, bukan yang rosak tu zaman. Dan manusia ada pilihan untuk pilih yang jalan baik, jalan yang buruk kan. Dan kita pun tahu bahawa petunjuk Quran ianya tetap relevan di akhir zaman. Jadi bila berlaku akhir zaman keadaan teruk, petunjuk tetap ada. Kenapa nak panik ni kan? Itu satu sudut lah. Kemudian yang satu sudut yang lain juga, contohnya juga dikatakan akhir zaman ni masanya pendek. Kan? Sebab apa masa pendek sebenarnya? Sebenarnya masa pendek tu bila tiada keberkatan pada masa. Dan sebab apa tiada keberkatan pada masa? Kerana kita sendiri tidak manfaatkan masa dengan baik. Sama juga di akhir zaman, kalau kita baca satu hadis Nabi sebut di akhir zaman 100 dirham pun tak cukup. Terkejut para sahabat. Kenapa tak cukup? Kan? Sedangkan banyak kan? Jadi bila berlaku zaman kita baru tahu kan, tak cukup kan? Duit kita ada, kenapa tak cukup ni? Sebenarnya tiada keberkatan di situ kan? Jadi itu semua adalah pilihan kita. Kan? Dan yang terakhir, poin yang terakhir saya nak sebut,
betul lah bila sebut akhir zaman dan kita semua memang pernah terkejut kan bila musibah COVID ni mula-mula datang kan. Jadi kalau ikutkanlah, ini datang pada betul-betul pada tahun 2020. Kalau tahun yang mana generasi saya masih kecil tu, kita menanti tahun 2020 tu. Macam manalah rupa Malaysia kan. Macam manalah kereta boleh terbang kan. Ya kan, lama sangat kita tunggu kan. Cuma ni bila dah makin dekat tu, contohnya saya punya saya merantau di negara barat kan, untuk pengajian PhD. Jadi saya balik tu saya dah rasa macam tak ada apa sangat 2020 ni kan. Kalau nak kata negara maju ni macam jauh lagi kan. Cuma bila kita balik terkejut tengok berlaku musibah seperti ni kan. Dan saya percaya bila awal-awal berlaku musibah COVID ni ataupun COVID ni kan, semua rasa macam tiada harapan dah kan. Macam mana nak selesai ni, dah berebak ini kan, dah macam mana ni kan. Jadi semua orang ada perasaan macam tu kan. Jadi kita mulalah kaitkan akhir zaman ni, rosak dah nak kiamat ni kan. Tapi kita tahu tak, ada satu hadis ada sebut, kalaulah matahari terbit di sebelah barat, di tangan kamu ada biji benih kan, tanam biji benih tu kan. Padahal dah nak kiamat, dah nak tanam lagi biji benih. Dan tanam, bukannya biji benih tu dia punya manfaat tu lambat lagi baru tanam benih. Bukan itu ada pokok. Tapi Nabi nak ajar kat sini bahawa tak kira keadaan setelah macam dah tak ada harapan sekalipun, dah keadaan dah sangat teruk sekalipun, bukanlah bermakna kita perlu berputus asa. Kan? Bayangkan kiamat dah tak ada apa, memang putus asa dah kan. Tapi Nabi masih menganjurkan kepada kita supaya menanam pokok. Lambat lagi nak tunggu pokok tu kan. Jadi satu perumpamaan yang cukup tinggi lah kan, supaya kita tidak putus asa di akhir zaman ni. Saya percaya ada harapan di sana kan. Jadi ini yang dianjurkan oleh orang Islam kan, sebab kita percaya dunia ni ada pemilik dia. Sebagai contoh kan, pada tahun 90-an kan, 90-an ataupun akhir 80-an, dunia ni terbahagi pada dua kuasa kan, kuasa barat dan kuasa komunis. Tiada orang pada masa itu meramalkan bahawa berakhir satu kuasa ni, iaitu kuasa komunis. Kan, orang meramalkan bahawa kita akan ada perang dunia ketiga. Ini pada tahun 80-an. Kan, tahun 80-an dan juga awal 90-an. Kan, sebab memang tengok antara barat dan juga komunis, blok komunis dan blok barat ni semakin besar. Masing-masing membangunkan nuklear kan. Jadi akan berlaku perang dunia ketiga ataupun kiamat. Tapi tak ada seorang pun ilmuwan pada masa itu meramalkan bahawa Soviet Union ataupun Rusia zaman sekarang ni jatuh. Tapi Allah nak jatuh kan. Menunjukkan bahawa sangat naif kita punya knowledge tentang masa depan kan. Di sana saya ada harapan kan. Sama juga macam apabila berlaku musibah macam ni, pada awalnya kita rasa macam sukar kan. Makin lama bila nampak cahaya di hujung terowong. Dan memang sifat Muslim tu diajar, tak kira apa yang berlaku sekalipun, mereka tidak boleh berputus asa. Mereka perlu percaya di sana ada harapan. Kan? Dan mereka perlu teruskan untuk menjadi seorang Muslim kan, dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya rasa cukup setakat itulah untuk 15 minit tazkirah pada ni. Bawa 10 minit Ustaz. Baru 10 minit Ustaz. Okey, tak apa Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian 3 poin tadi yang kita dapat ceritakan. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, itu saya pun baru first time juga dengar kata dari sudut pandangan lain. Biasanya memang kita kalau cerita pasal Ustaz, kalau akhir zaman ni dah nak kiamat, apa persediaan kita perlu buat, apa semua kan. Jadi dari sudut pandangan berbeza, sebenarnya ada sesuatu yang kita perlu buat terlebih dahululah. Macam tadi kan, kenapa Allah orang kata apa, jangan putus asa, tadi Ustaz sebut tadi kan, jangan berputus asa. Saya pun tadi dengar kuliah Ustaz Wadi pun cakap ya, kalau apa Allah ni mengikut sangkaan hamba-Nya kan. Kan. Jadi kalau kita sangka benda baik, jadi Allah akan tunaikan benda yang baik. Itulah. Jadi itulah rasa macam saya kata. Ada yang komen dia kata rasa sekejap pula tazkirah Ustaz. Lepas tu baru ni dikabarkan katanya Rusia dengan Ukraine nak berperang apa semua. Tapi kalau kita tengokkan macam Ustaz cerita tadi pasal blok kuasa barat dengan komunis semua tu, perang ni sebenarnya kalau kita baca, saya ada baca buku sejarah kan, dia kata sebenarnya ni propaganda lah untuk mengalih perhatian
masyarakat dunia lah. Sekarang ni orang duk COVID. Jadi dia akan alihkan perhatian dengan sesuatu benda lain seperti peperangan lah. Nak tanya Ustaz, apa tentang prepping nak hadapi akhir zaman? Okay, apa kan kalau kita pergi, kita tengok, saya pernah tengok kat Astro tu yang orang tu sanggup buat bunker dalam tanah nak bersedia hari kiamat ni lah, nuklear lah apa semua kan. Macam mana dari segi pandangan Ustaz sendiri? Okay, sebenarnya sebenarnya kepercayaan bahawa akhir zaman ni keadaan makin teruk sebenarnya bukannya hanya di kalangan umat Islam, sebenarnya sama juga pada orang lain kan. Cuma saya ada satu buku lah, buku ni buku putih lah, Factfulness. Ada buku ni cuba menggambarkan sebenarnya kita dunia ni semakin kebaikan. Kan kadar kematian bayi semakin rendah kan, kadar taraf hidup semakin baik kan, orang sudah mula mendapat akses pendidikan. Tapi ini Barat punya idea lah, yang mana kita punya nature, kita macam manusia ni, kita suka benda yang negatif. Ini satu benda yang saya rasa ini pun menjadi soalan juga, menjadi jawapan juga kepada soalan tu, macam mana nak prepare dengan akhir zaman kan. Yang pertama, janganlah yang isu kan. Kadang-kadang apa yang disebut dalam buku orang putih ni pun sebut kan, kadang-kadang kita suka membesarkan benda yang betul benda tu negatif. Ada trend-trend yang muncul yang negatif, tapi sedar tak bahawa kita yang menjadi ejen untuk menyebarkan lagi benda tu kan. Ada banyak trend dalam trend-trend yang negatif yang kadang-kadang dibuat oleh orang yang dia tak niat pun nak buat benda tu untuk ni kan, tapi kita punya ulasan dan punya sebaran menjadikan benda tu semakin mendapat populariti kan. Contohlah saya rasa macam baru ni ada viral TikTok pasal unboxing wife semua tu kan. Cuba kita jujur, pengantin tu benda tu berapa persen je sebenarnya kan. Dan benda tu saya percaya bahawa dia orang ni memang jahil, dia orang tak tahu kan. Tapi kita punya menambah perisa, kita memanaskan kan, menyebarkan yang benda tu popular kan. Silai bulan kadang-kadang orang pula yang tak tahu jadi nak ikut benda tu kan. Jadi so akhir zaman ni banyaklah nak cerita kan, tapi saya punya pendapat, kita berada dalam keadaan, kita kena sedar bahawa yang hadis-hadis sebut, iaitu masa semakin pendek, harta semakin kurang, nilai dia berkurang. Bukan berkurang, nilai dia berkurang kan. Dan manusia semakin jahil. Dia 3-5 ni masa, harta dan juga ilmu kan. Okey, punca jadi kenapa 3 perkara ni adalah punca ni kerana tiada keberkatan kan. Antaranya contohnya masa. Kenapa masa kita tak berkat? Kan sebab kita banyak buat benda lara. Kan ani lawi mu'ridun. Orang surah qad aflahal mu'minun tu menyebut bahawa orang yang berjaya adalah jangan tengok pada buat ibadat, tapi tengok antaranya allazina hum anil lawi mu'ridun kan. Orang yang meninggalkan benda lara. Cuba kita jujur, satu hari berapa lama kita buat benda lara dengan melihat handphone? Kan? Tak payah contoh lain dah. Sekarang ni handphone je benda laranya kan. Jadi tiba-tiba hilang masa. Cuba yang anda scroll internet ataupun web Facebook ke ataupun ni, cuba sedar sejam tu tak ada rasa apa kan. Jadi jangan salahkan masa, salahkan kita punya sikap yang tidak wujudkan keberkatan. Sebab itulah gantikan dengan bacaan kan, ganti dengan kan. Sama juga dengan harta kan. Harta kenapa rasa seperti juga disebut dalam hadis, akhir zaman nanti jumlah 100 dirham pun tak cukup bagi kamu. Jadi kenapa? Jadi antaranya adalah betul lah kan, kita gaji kita dulu kalau dapat gaji 2,000 tu banyaklah tu. Dapat 5,000 dah banyak. Bila dapat 5,000 tak cukup lagi. 7,000, 6,000. Sebenarnya tiada keberkatan pada harta kita. Puncanya keberkatan ni dua. Ini saya punya tafsiran lah kan. Satu, kerana kita tak menyalurkan untuk zakat dan sedekah pada hak lain. Yang kedua juga sebenarnya kita berhutang tanpa ada sebab. Ataupun berhutang kerana untuk nunjuk-nunjuk. Kemewahan. Itu pun boleh menghilangkan keberkatan kita kan. Keberkatan, benda tak salah. Boleh nak berhutang. Tapi dia akan mengikis kita punya keberkatan. Dan yang terakhir sekali adalah ilmu. Kan? Tadi masa harta dan ilmu. Ilmu memang kita tahu berada di akhir zaman ni, kenapa orang makin lama makin tahu tapi makin confused. Perasan tak? Kan kita makin tahu. Kita sekarang apa yang kita tahu? Kita boleh tekan dekat Google, baca kan? Google kan? Tapi tahu tak, apa yang kita tahu tak pernah menjadikan kita lebih baik. Sepatutnya kalau contoh kita bayangkan kan, tahun 90-an, 2000, orang pergi masjid sama je bilangan dia.
sepatutnya sekarang ni orang dah tahu dah fadilat pergi masjid kan. Fadilat solat kan. Kenapa berkurang? Kerana apa yang mereka tahu tidak pernah menjadikan tiada keberkatan. Kerana sumbernya mungkin sumber yang tidak berkat kan. Dia ilmu pun ada keberkatan dia. Contohnya kalau nak dengan sumber yang baik, dengan 100% sumber yang baik. Kalau anda scroll ilmu daripada Facebook, anda akan baca seorang bagi tazkirah. Kemudian orang next tu dah tak bagi tazkirah, dah maki hamun. Orang next pula dah cerita pasal gosip. Kemudian balik kepada tazkirah. Mana dia punya keberkatannya? Sedangkan keberkatan ilmu tu dia perlu fokus, perlu environment, perlu rasa insaf kan. Jadi macam mana anda nak guna nak dapatkan ilmu daripada Facebook ataupun daripada media sosial kan. Jadi ilmu yang anda dapat semakin anda tahu, semakin banyak anda tahu tetapi tidak mengubah apa-apa. Kerana ilmu itu tak ada keberkatan kan. Kalau kita tengok para sahabat dulu, bayangkan Nabi ajar la ilaha illallah kan. Balik kampung satu kampung Islam. Ulama kita silam dulu, ulama kita di Nusantara ni ada 2 kitab je ngaji. Muniatul Musalli kan, Hidayatul Subyan. Kitab Jawi nipis kan. Tapi macam mana masyarakat pada zaman tu? Kita sekarang ni berlambat. Semua majlis fatwa ada website dia. Semua orang nak share, semua figure-figure tapi tak pernah mengubah apa-apa kan. Kalau kita punya level lah kan. Akhir sekali kita sedar bahawa walaupun benda tu banyak tapi tiada keberkatan. Seperti buah di lautan kan. Jadi akhir zaman untuk 3 perkara ni ni jawab terus kan. Kita masa, harta dan ilmu cuba muhasabah kan. Benda ni sama, tidak 24 jam sama je zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi sebab apa kita rasa kurang? Kerana tiada keberkatan. Harta pun sama je. Betul lah ada inflasi kan, isu inflasi. Mata wang kita inflasi tapi poinnya adalah tiada keberkatan kan. Sama juga dengan ilmu. Jadi 3 perkara ni kalau nak berjaya, kalau nak dapat hidup yang bermakna di akhir zaman, wujudkan keberkatan pada masa kita, harta kita dan ilmu kita. Okey. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang luas. Okey, jadi itulah sebab itu betul lah bila Ustaz ceritakan benda tu. Ustaz apa tadi nama buku tadi? Buku warna merah tadi Ustaz? Ni bukan putih sebenarnya, Factfulness. Factfulness. Okey. Mungkin behavior kita kadang-kadang suka tengok benda negatif kan. Kenapa? Ni padahal kita banyak benda kita kena raikan benda-benda yang baik, benda-benda yang betul, yang benda baik. Semakin baik. Dia punya konsep benda tu sekarang ni teruk tapi lebih ada keadaan lebih baik kan. Itu kena ni lah kan. Contoh macam saya masih ingat lagi isu berlaku banyak pembunuhan, berlaku contohnya banyak pembunuhan, banyak kejahilan, banyak penzinaan. Jadi bukannya kita keadaan kita lari tau. Kita tak boleh lari semua tu. Kita tak boleh tutup telinga. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita kena jadi lebih baik. Kita kena, kalau banyak pembunuhan, kita kena improve sistem keselamatan. Kalau berlaku banyak penzinaan, kita kena bagi kesedaran. Kalau berlaku banyak kejahilan, kita kena jadi ilmuwan. Kan sebab antaranya kita kehilangan para ilmuwan dan kita lahirkan para ilmuwan. Sepatutnya macam tu. Kita bukannya ke zaman tak boleh buat apa dah. Kan? Bukan macam tu. Kan? Okey. Itulah betul lah apa yang Ustaz ceritakan tu. Barulah kita nampak sebenarnya kat di mana tempat yang mana kita kurang dan kita boleh muhasabah lah. Masih tidak terlambat lagi untuk kita muhasabah dan kita perbaiki lagi lah diri kita. Dan terima kasih banyak-banyak juga Ustaz atas ilmu yang Ustaz kongsikan pada malam ni. Satu ilmu yang barulah bagi saya dan juga para hadirin yang ada pada malam ni lah. Okey. Setakat itu saja, insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi Ustaz. Daripada kita akan minta Ustazah Musyidah lah, minta slot dengan Ustaz. Ustaz dah bahagian apa? Bahagian perniagaan ya Ustaz? Itulah saya sebenarnya kalau nak kata bukan Ustaz sangat dah kot. Saya dah pergi bidang kewangan Islam kot. Kewangan Islam. Kewangan Islam di Fakulti Perniagaan. Dia tak sama dengan kewangan Islam di Fakulti Agama. Jadi itulah. Okey. Walaupun kata apa? Walaupun Ustaz cakap tadi tu macam dah berbeza sikit, tapi saya rasa ilmu yang Ustaz kongsikan pada malam ni ada suatu ilmu yang menarik lah. Kan sebab benda tu tak disentuh. Macam saya cakap tadi lah, kita tengok
ceramah semua secara online pun semua, tapi mungkin adab, orang kata nak pergi ke majlis ilmu tu ada adab dia kan, macam mana kita kena hormat cikgu tu semua, mungkin kurangnya kat situlah yang membuatkan ilmu tu kurang berkat. Okey, setakat itu saja perkongsian Ustaz pada malam ni. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi di masa hari yang akan datang. Terima kasih banyak Ustaz. Okay, sama. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas. Okay, saya leave dulu Okay, boleh Ustaz. Okay, sama. Terima kasih semua yang sudi hadir pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang berbeza juga. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.